Okey, baik, alhamdulillah. Dihormat Datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, warga MBI yang dikasihi sekalian, apa khabar orang MBI semua? Baik, alhamdulillah. Boleh kita terus? Kita pukul 1 sharp start kan? Saya terlewat sikit. 1.45 habis. Jangan. Saya okey tuan-tuan lah, lagi muka macam kan, geram, lapang apa kan. Jadi saya pun lari terus tadi daripada Taman Jepun. Saya pun tak tahu kat sini ada Taman Jepun. Ada syuting tadi, lari ke sini. Nak cerita pula tajuk hari ni Isra Mi'raj, betul? Isra Mi'raj, orang dah nak masuk Ramadan dah ni. Tak apalah. Tak ada lagi ke ceramah Isra Mi'raj sebelum ni dekat sini? Yang saya bagi belum. Sebelum ni ada ustaz bagi dah. Selingan ada jugalah. Dah ada lah, dah alim lah dah. Baik, sebab kita 45 minit, kita takut lagi dia takat pi Masjid Aqsa ya. Langit pertama tak dah. Kita harap-harap kita dan lah. Mana dan kita pergi, tak dan kita bagi ibrah sikit. Sebab tajuk dia bagi Isra Mi'raj sahaja. Betul? Tak ada lah Isra Mi'raj kerana apa ke, tak ada lah. Baik, kita cerita Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Isra Mi'raj ni dia satu peristiwa ta'zim Allah SWT, azim, besar. Cerita ni diceritakan setiap tahun. Dia ada banyak riwayat. Ada riwayat yang Nabi turun-turun Nabi cerita terus. Ada riwayat yang Nabi dah pergi Madinah baru Nabi cerita. Sebab dia Isra Mi'raj ni ulama khilaf tarikhnya bila. Ada yang kata 27 Rejab macam kita lah, yang kita selalu pegang 27 Rejab. Ada yang kata tahun kelima kenabian. Ada yang kata mustahil 27 Rejab, sebab peristiwa ini berlaku selepas daripada kematian Khadijah, kematian Abu Talib. Khadijah wafat dalam bulan Ramadan. Ini Rejab. Khadijah wafat dalam bulan Ramadan. Jadi khilaf ulama, bilakah tarikh sebenarnya Isra Mi'raj. Tak kisahlah bila pun, yang penting kita Selangor tak cuti, yang tu ya. Baik. Jadi kita dah lepas dah Isra Mi'raj kalau ikut sambutan kita. Cumanya kita nak ambil pengajaran ni, kita kena tahu ada dua peristiwa yang penting, yang kalau mengaji sejarah ni kita biasanya kena tahu dia benda ni berlaku sama ada sebelum hijrah ataupun selepas hijrah. Sebab dia satu transisi yang luar biasa. Transisi zaman susah dan zaman senang. Bila baca sejarah kena tahu yang ni sebelum ke selepas. Bila orang baca nama riwayat seorang biodata sahabat, biasanya dia akan sebut dan dia akan tulis juga di bawah, dia adalah ahli Badar. Kalau dia bukan ahli Badar, dia akan tulis dia tidak menyertai perang Badar. Kenapa pentingnya perang Badar? Ada sebab. Orang perang Badar ni, yang join perang Badar, diampunkan dosa sebelum dan selepas. Ini kelebihan khusus. Sama macam peristiwa ini berlaku sebelum ataupun selepas. Majoriti ulama kata dia berlaku sebelum daripada hijrah. Okey, panjanglah cerita dia. Nabi wafatnya Khadijah, wafatnya Abu Talib. Ada yang kata Nabi try, Nabi duduk dekat Mekah, orang tak terima Nabi. Nabi try lah pergi Taif dengan harapan orang Taif ni boleh terima Nabi. Ini salah satu lokasi dakwah Nabi luar kawasan Taif, lebih kurang 60-70 km daripada Mekah. Yang hari ni kalau kita pergi umrah ni, kita pergi Taif ni, kita pergi naik kabel car. Contohlah. Dia pergi tengok kat sana Taif kan. Cantik, buminya hijau, dia macam Cameron Highland bagi kita lah. Cuma Nabi pergi dengan harapan orang-orang sana lembut, orang sana lunak, orang negeri sejuk. Tiba-tiba Nabi balik, seorang pun tak menerima dakwah Nabi, seorang pun. Dahsyatnya. Balik-balik, sebelum nak sampai, Nabi singgah dekat satu kebun yang masyhur cerita ini, yang mana baru ada seorang hamba Allah ni, dia rasa beriman dengan Nabi. Dia rasa. Sebab apa? Sebab dia rasa Nabi baca doa, Nabi punya kehidupan sama macam Nabi Yunus alaihi salam. Ini hamba kepada Utbah dan Rabi'ah. Lelaki ini bernama Addas. Dia daripada bandar Ninawih, negara luar. Dia hamba. Dia main-main, dia tengok mirip-mirip dakwah Nabi ni macam Nabi Yunus alaihi salam. Hasil daripada doa Nabi yang sedih. Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepada engkau, ya Allah, ashku, mengadu kepada engkau lemahnya diriku ini, ya Allah. Ini Nabi punya style.
Dia cerita. Kita pun tak cerita kadang-kadang. Kita lemah, kita tak cerita. Nabi cerita, ashku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati. Sedikitnya orang nak ikut aku. Sebab tu kita pesan dekat pendakwah ke siapa-siapa ke, tak banyak follower ke banyak ke, jangan frust. Wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Hinanya aku di kalangan manusia. Ini Nabi kata. Ya Arhamar Rahimin. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anta Rabbal Mustada'afin. Engkau lah Tuhan bagi orang-orang yang lemah. Nabi cakap, ila man takiluni, kepada siapa hendak engkau serahkan diriku ini ya Allah. Dan tuan-tuan tengok Nabi bila dia kena hantar pergi satu kawasan, ni kepada siapa? Ila ba'idin yatajahamuni, kepada orang yang bila duduk dekat dengan aku, dia memalingkan wajahnya daripadaku. Kita mungkin tak pernah lah. Kita duduk dekat dengan orang buat benci, tak mau dengar. Nah, mai dekat dengan orang Nabi ni, yatajahamuni, orang pusing muka, tak mau dengar. Kita ni body language orang boleh faham, betul tak? Nabi ni body language orang Arab kafir Quraisy ni bukan setakat body language, depan-depan Nabi tunjuk balik, jom tinggal dia. Tu yang Nabi SAW ni, kalau kita baca ni kita rasa macam kita sedih lah cerita dia hidup ni. Macam mana kita sendiri duduk satu tempat, orang semua tak suka dekat kita. Kita kalau duduk MBI orang tak suka dah, tuan-tuan pergi cari kerja lain lah. Betul tak? Betul tak? Tapi semua nampak happy je kan, seronok kerja MBI. Diam je kan, tenang, dapat bonus banyak, duit banyak, gaji tinggi, Alhamdulillah. Betul Ustaz? Betul Ustaz? Saya tak mengaku lah. Alhamdulillah. Jadi Nabi sedih, ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri, ataupun orang yang menguasai diriku ini ya Allah, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kalau benda ini tidak mendatangkan kemarahanmu ya Allah, aku teruskan perjuangan. Ini Nabi SAW. Lepas daripada peristiwa itu beberapa bulan, barulah datangnya Isra wal Mi'raj. Jadi dia berlaku sebelum daripada hijrah. Okey. Disebabkan 45 minit ni kena laju sikit, tak boleh cerita pasca ke sebelum ke, kena cerita direct terus. Hari kejadian. Banyaklah hadis. Ada hadis datang yang bersifat mutawatir. Mutawatir ni level dia lagi tinggi daripada hadis sahih. Dia diriwayatkan oleh ramai netizen macam tu. Ramai sahabat. Mustahil ramai-ramai dengar cerita ni, ramai-ramai berpakat untuk berbohong. Dalam kaedah Islam ada, kalau seorang dengar, boleh argue lagi. Tapi ramai-ramai dengar ni statement ni, macam mustahil ramai-ramai berpakat untuk berbohong. Ini dalam kaedah Islam. Dipanggil hadis mutawatir. Tambah pula yang dengar itu sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ada yang dengar, contohnya hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik ni budak yang cerdik. Tapi bila baca sejarah, dia tak duduk dengan Nabi waktu Mekah, dia duduk dengan Nabi waktu Madinah. Ada juga riwayat Aisyah. Aisyah ni dia duduk dengan Nabi dalam bilik. Dia tahu Nabi keluar bila, Nabi balik bila. Tapi kalau dalam peristiwa Isra Mi'raj, dia tak bersama dengan Nabi lagi, dia bersama dengan Nabi di Madinah. Bermaksud banyak hadis-hadis Nabi Isra Mi'raj, Nabi cerita. Nabi good apa? Story teller. Nabi pencerita yang baik. Dia cerita satu. Dan ada sebahagian Nabi duduk dengan sahabat, Nabi cerita pada hari tersebut aku begini. Jadi ulama kumpul hadis ni buat satu cerita, nama Isra wal Mi'raj. Baik, Isra Mi'raj kita start dulu. Di tempat kejadian, daripada tunggu bila nak start ni. Ada yang kata bermula dekat rumah sepupu perempuan Nabi, Ummu Hani. Ada riwayat. Tapi bila kita baca sejarah, selagi dia bukan hadis pun boleh dikritik. Kalau Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dia mustahil ada kesilapan, mustahil. Tapi hadis, ada tak pengkritik hadis di kalangan orang yang alim hadis sendiri? Ada. Sebab dia kalam manusia yang menyusun. Walaupun kata-kata Nabi, manusia yang susun. Boleh ditengok sahih tak sahih, valid tak valid. Apatah lagi sirah. Sirah ni dia pun disiplin dia tak sama macam hadis. Bila cek balik dekat rumah sepupu perempuan Nabi, mustahil Nabi duduk rumah sepupu perempuan Nabi malam-malam hari. Contoh, Ummu Hani ni kakak kepada Ali bin Abi Talib. Ada yang kata Nabi duduk rumah Nabi. Nabi duduk rumah Nabi, sebab dalam hadis kata Jibril fanazala Jibril wa saqafun. Nabi nampak Jibril ni masuk ke atas.
Dia tebuk ke atas-atas. Tebuk, masuk. Dia masuk, membawa bersama dengan dia adalah al-ina, bekas daripada berwarna emas. Bekas warna emas, dalamnya ada air zam-zam. Bainan naim wal yaqadhan, di antara aku sedang tidur dan sedang jaga. Nabi samak-samak ni, tapi dia mai, Nabi duk nampak ada bekas warna emas. Kita boleh pakai tak emas? Orang lelaki boleh tak? Orang perempuan boleh pakai tak emas? Orang perempuan pakai perhiasan emas apa hukumnya memakai perhiasan emas bagi orang perempuan? Untuk orang lelaki apa hukum dia? Untuk orang perempuan hukum dia apa dia? Apa dia? Wajib. Mandel seronok ni apa tahu wajib. Harus ya. Harus ya. Baru nak semangat. Hukum dia harus. Perhiasan boleh, tapi kalau kata perkakas emas boleh tak orang perempuan pakai? Tak boleh. Perhiasan boleh, perkakas tak boleh. Camca, tak camca? Spoon, sudu, garpu, pinggan, mangkuk, teko emas boleh tak? Orang perempuan, walaupun perempuan tak boleh pakai. Ini perkakas emas. Kalau dah rasa kaya sangat, beli teko emas, nak gantung teko emas jadi rantai, boleh. Sebab dia consider sebagai perhiasan. Tapi kalau pegang tak boleh. Nabi tak suka. Dan memang hukum fiqh tak bagi. Tapi bila Jibril bawa, Nabi tengok, Nabi cerita Jibril membawa bersama dengan air zam-zam. Dan air zam-zam itu kata Nabi SAW, Nabi kata, Nabi ni dibelah dada Nabi SAW, fashaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi, di antara sini sehingga sini. Nabi tunjuk di antara min thughrati nahrihi, bawah leher Nabi ni dia ada satu lubang. Kita pun ada jugalah, di antara dua tulang ni. Dia panggil tulang apa? Selangka. Selangka. Dulu senanglah cari kan, dululah senang cari. Lagi payah cari pasal buat dah. Lepas bergambar nampak lain, poster nampak gambar lain kan. Biasalah, Shopee. Order lain, barang lain sampai. Jadi badan kita ni nampak ada tulang selangka ni, bawah ni ada apa? Lubang ni. Belah dada Nabi. Bedah sampai ila min nahrihi ila syi'ritihi. Di bawah pusat Nabi ni dia macam ada seolah-olah macam ada bulu-bulu sedikit. Dada Nabi ada bulu halus turun sampai ke bawah. Ini kalau kita mengaji Syama'il Muhammadiyah, badan Nabi lah, bentuk badan Nabi macam mana. Dikeluarkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jantung Nabi. Orang ulama bincanglah, qalbun tu jantung ke hati ke? Wallahualam, dua-dua boleh. Ada yang kata jantung. Kita bahasa kita hatilah. Heart apa heart? My heart. Hati ke jantung? Heart attack. Jantung ke hati? Lain pula no? Tak apalah, mana pun tak apa. Okey, jantung. Okey. Jadi dibelah, fasyaqqa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fastakhraja qalbi, dikeluarkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Bila Nabi duduk dekat situ, didatangi pula atani Jibril datang bersama dengan binatang yang kita panggil dengan buraq. Simple je Nabi describe binatang ni. Tak payah kita nak lebih-lebih. Nabi pun tak lukis, kita pun tak payah nak gatai pergi lukis. Nabi kata binatang ni dia turun perut dia sampai ke lantai, dia turun. Binatang ni Nabi kata abyad, warnanya putih, tawilun, dia tinggi sikit, fawqal himar, besar sikit daripada keldai, kecil sikit dunal bagal, kecil sikit daripada bagal. Bagal ni apa dia bagal? Bagal bahasa orang putih apa dia? Mule ke? Lebih kurang tu lah. Betul tak? Kalau himar, donkey kan? Donkey, keldai. Dia kuda kuat lari, tapi dia malas angkat barang berat. Keldai dia suka angkat, dia power lah nak angkat barang berat ni, tapi dia lari slow. Jadi orang Arab kahwinkan. Kita pun macam tu lah. Kalau siapa rasa malas, dia cari hak dah rajin sikit. Macam tu. Kahwinkan kuda dengan keldai, datanglah nama bagal. Wallahu a'lam bagal tu macam mana. Yang kita tahu Piramli ya duk maki bagal. Habis. Bagal pun duduk pula. Buraq pun duduk. Buraq duduk. Maka Nabi SAW selepas dibasuh dada Nabi, dibelah dada Nabi. Belah dada Nabi ni 2 kali. Ada yang kata 3 kali. Satu waktu kecil, waktu duduk dengan Makcik Halimah dekat satu kampung tu nama kampung Bani Sa'ad.
Orang dulu Mekah ni dia macam center lah, macam Shah Alam lah, serabut kepala otak. Contoh lah, tuan-tuan serabut dua-dua Shah Alam? Tak serabut kan? Best lah. Okey lah, tak apalah. Tuan-tuan serabut. Jadi dia nak bagi wanita yang dikatakan tak terdedah dengan apa, pollution ni, dengan pencemaran macam-macam. Sebab Mekah ni li'ila fi Quraish ila fi marhalat asy-syita' was-saif. Dia center untuk orang buat bisnes, main daripada negara Yaman, daripada negara Syam. Dia tukar-tukar barang. Jadi dia orang tak nak terdedah dengan penyakit, terdedah dengan perkataan-perkataan yang tak bagus kan? Nak hantar environment yang bagus, hantar dekat kampung Bani Sa'ad. Ada Makcik Halimah jaga. Makcik Halimah jaga lebih kurang dalam 3-4 tahun tu, sampailah ada peristiwa budak-budak kecil main bagi tahu Muhammad kena belah dada. Tu cerita dia. Tu yang dia risau tu. Tu yang dia start bawa balik Muhammad jumpa Aminah. Jaga tak lama kemudian Aminah pun meninggal dunia. Maksudnya Nabi lama dengan Khadijah, lama dengan Halimatus Sa'diyah, lebih lagi lama daripada Aminah. Baik. Satu lagi waktu peristiwa Isra Mi'raj inilah Ada yang kata waktu duduk dekat rumah, ada yang kata Nabi tu waktu malaikat Jibril turun bawa bekal, dia bawa Nabi sampai ke Hijr Ismail. Hijr Ismail ni dekat tepi Kaabah. Kaabah ni, tuan-tuan, Kaabah ni dia bentuk dia bukan 4 segi dululah. Belum. Dia boleh ambil. Nampak? Dia bentuk dia macam mana tau? Ni bentuk macam ni. Dengar belakang lah. Belakang dengar Saya suara tak ada. Semalam baru balik. Dia bentuk dia 4 segi. Kalau kita kata 4 segi, dia belah sini dia ada melengkung tu. Kan sekarang ni dia ada melengkung paras-paras dada aja. Dinding tu yang kita panggil Hijr Ismail tu. Boleh semayang dalam dia tu. Okey, melengkung tu rupa bentuk asal Kaabah yang dulu. Bila banjir, pecah, bangun balik. Pecah 2-3 kali, bangun balik. Sampailah zaman pemerintah, saya lupa zaman pemerintahan mana. Dia kata buat cube je, 4 segi saja. Yang melengkung tu dia kekalkan melengkung sahaja. Jadi kalau kita nak tawaf ni tak boleh pegang Kaabah. Okey, tawaf kena luar Kaabah, pegang tak boleh. Jadi tak boleh pegang Kaabah, tak boleh juga pegang Hijr Ismail. Siapa solat dalam Hijr Ismail umpama solat dalam Kaabah. Tuan-tuan pun bukan nak rasa. Tuan-tuan pun kalau Perdana Menteri tak apalah sembahyang dalam Kaabah. Rasa-rasa ada harapan nak jadi Perdana Menteri? Dia tak ada harapan no. Tapi jangan sia-sia, boleh tutup dia tak? Tapi kalau tak ada harapan nak sembahyang dalam Kaabah, tak boleh. Sembahyanglah dalam Hijr Ismail. Paling kurang pun saya pernah kerja dekat pejabat MBI yang paling kurang lah. Duduk sembahyang dalam Hijr Ismail, macam sembahyang dalam Kaabah. Nabi duduk kat situ, ada yang kata. Bila Jibril datang, dan Jibril pun membawa Nabi SAW naik burak. Ni cerita yang khas untuk Nabi. Dia susah nak cerita. Kalau saya ceramah integriti, non-Muslim boleh ada. Dia ada common sense. Tapi benda ni benda yang susah. Dia melibatkan iman. Jadi tuan-tuan yang percaya faham. Mai burak, nak cerita panjang-panjang, tak payah lukis. Dulu kita lukis bentuk burak, kuda, bubuh sayap. Kan kepala kuda buat bentuk muka orang. Ingat tak lagi? Dulu. Ada kalender dulu lah. Tak boleh. Muka Nabi kita tak lukis. Kita tak gambarkan Tuhan kita. Rekod ni masuk dekat mana? Facebook saja. Ada Facebook saja. Sebab saya nak sebut tentang Tuhan orang lain. Tuhan orang lain sensitif. La tasubul ladina yad'una min dunillah fasubullah adwan bighairi ilm. Jangan kamu cerca Tuhan-Tuhan orang lain. Nanti Tuhan orang lain pun akan cerca Tuhan kamu. Sensitif Tapi kita nak sebut. Inilah kelebihan Allah jadikan kita tak digambarkan dengan segala sesuatu. Rupa paras Tuhan kita bentuk macam mana, tangan terkeluar ke apa ke tak. Laisa kamitslihi syai'. Burak pun tak boleh gambarkan. Malaikat pun tak boleh gambarkan. Apatah lagi Allah. Okey. Nabi SAW naik burak. Burak ni berkun macam kilat. Sampai sekali melangkah saja boleh sampai satu destinasi. Nabi terus sampai ke Baitul Maqdis. Ada yang kata Nabi tak sampai Baitul Maqdis, Nabi singgah 3 tempat. Apakah tempat tersebut? Yang pertama, Nabi singgah dekat Darut Taibah. Kalau dalam Quran surah yang cerita Isra ni, surah Isra saja satu. Mi'raj ni tak ada dalam surah Isra. Mi'raj dalam surah An-Najm. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Ayat lagi. Isra ni ulama sepakat, siapa tolak
jatuh kufur. Mi'raj ini ulama khilaf. Ada yang kata jatuh kufur, ada yang kata tidak. Sebab ada sebahagian sahabat yang tak setuju dengan Mi'raj. Majoriti kita percaya dua-dua, Isra' dan Mi'raj. Sebab Isra' ni Mekah sampai Baitul Aqsa, Mi'raj ni baik Al-Aqsa naik ke langit. Okay. Dua peristiwa yang berasingan. Baik. Saya recall balik cerita ni dah jam 4 punya. Betul tak bang? Dengar banyak kali dah no? Kan? Kalau tak tahu, ustaz, tanyalah kami. Okey Saya baik, kita sambung balik. Nabi SAW daripada Hijr Ismail, Nabi terus melangkah dengan burak. Nabi naik atas burak. Nabi kata singgah dekat masjid dekat Madinah. Ini sebahagian riwayat. Ada sebahagian kata dhaif, kata direct ke Baitul Maqdis. Sebab apa Nabi singgah dekat Darut Taibah, dekat Yathrib, dekat Madinah? Ini signal untuk Nabi bahawa Nabi akan hijrah ke situ. Sebab Nabi belum hijrah. Nabi tak tahu nak hijrah mana. Asalnya Nabi tak tahu nak pergi Mekah ke mana. Daripada Mekah ni nak hijrah mana Nabi tak tahu. Nak pergi Madinah nak pergi mana? Sebab tak nampak lagi. Signal Tuhan tak bagi. Tu yang Allah turun Quran ayat, ya Rasulullah doa lah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau kamu buntu, doa lah, minta dekat Allah. Kita buntu ni tak minta dekat Allah. Ya Allah, tunjuklah tempat masuk yang betul, tunjukkanlah aku tempat keluar yang betul. Akhirnya Allah tunjuk pada Nabi pokok kurma dalam mimpi, nampak batu-batu hitam. Oh, itu Madinah. Nabi ingat Nabi nak kena pergi ke Bahrain. Nabi ingat Nabi nak kena hijrah ke Yamamah di tempat lain. Rupanya Madinah. Tapi bila Quran kata dalam ayat surah Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, Maha suci Allah yang memperjalankan hamba lailan, malam hari, minal masjidil haram, daripada masjidil haram, ilal masjidil aqsa, hingga ke masjid Aqsa. Aqsa tu maksudnya jauh, masjid yang jauh. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang mana berkat sekelilingnya. Kalau baca ayat Quran, siapa sempat tadabbur kita 45 minit ni tak boleh. Saya cakap laju ni, nak pergi habis ni. Sebab minta-minta lah dapat sempat turun balik daripada langit. Ni belum sampai Aqsa lagi ni. Nak ceritanya dalam Quran bila bincang tentang bumi yang berkat ni, Quran akan kata barakna fiha, diberkati di situ. Tentang Nabi Yahya, tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, mereka lari pergi ke bumi, barakna fiha. Tapi Baitul Maqdis, Quran kata barakna haulah. Dia seolah-olah dia berkat dan memberi keberkatan bagi sekeliling. The center of barakah, Baitul Maqdis. Ada ulama ada tafsir ayat ni, kata siapa yang kontrol zaman tu, siapa kontrol Baitul Maqdis, dialah yang akan kontrol dunia. Dan mungkin mukjizat penceritaan ini, ada mukjizat. Hari ini kalau kita tengok siapa kontrol situ, dia kontrol dunia. Mainlah zaman-zaman kerajaan daripada Fatimiyah, daripada Salahuddin Al-Ayyubi, ada zaman-zaman dia. Rupanya betul, bagi signal center. Mekah ni dia rumah ibadat pertama dalam dunia. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan. 40 tahun kemudian baru buat Masjid Aqsa. Siapa buat Mekah? Abang, selaku yang dah selalu dengar Isra Mi'raj ni. Masjidil Haram ni siapa buat? Kaabah ni siapa buat? Nabi apa? Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Sibuk soalan senang tu. Nabi Ibrahim buat dengan siapa? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ismail tolong. Nabi Ibrahim dia ada anak lagi. Tadi anak dengan Ismail tu dengan isteri yang mana satu? Siti Hajar. Siti Hajar isteri pertama, isteri kedua? Isteri kedua. Isteri pertama siapa? Sarah. Siapa anak Sarah? Ishaq. Dia ada sentimen tau. Yahudi ni ada sentimen asabiah sikit. Bila Ismail ni pergi ke Arab. Bani Israel ni Yaqub kan, Ishaq, dia belah-belah Bani Israel ni. Jadi dia Baitullah ni, Mekah ni dia tak berapa suka sangat. Tapi kita Islam tak. Kita ni Ismail, Nabi Ibrahim lah yang bina Kaabah, tapi Baitul Maqdis tetap tempat yang mulia. Kita angkat.
Kita angkat kedudukan dia. Tak ada kata asabiah kebangsaan ke apa tadi, tidak. Kita itulah nabi-nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak memisahkan akidah mereka dan kita. Ibrahim, Ishaq, Yaqub, itu tanah Sulaiman, itu tanah Yahya, itu tanah Isa alaihi salam. You tak boleh masuk Mekah, Madinah. Orang bukan Islam tak boleh masuk. Tapi kata nama Baitul Maqdis, duduklah orang Kristian, duduklah orang Yahudi, duduklah orang Islam, diam-diam. Jangan bergaduh. Boleh, boleh. Tu yang kalau tuan-tuan pergi Baitul Maqdis, tuan-tuan boleh jumpa apa nama? Kanisah, gereja-gereja yang dipercayai, gereja kononnya Nabi Isa disalib. Kita tak percayalah Nabi Isa disalib kan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Diserupai dengan orang lain. Nabi Isa diangkat oleh Allah. Tapi ada dekat-dekat Baitul Maqdis. Ini satu bumi yang mana kecil dan 14.4 hektar. Kalau pasal kan dia punya Baitul Maqdis tu dengan tempat tinggi dia. Watini wa zaitun wa turi sinin. Ada yang kata zaitun dekat Baitul Maqdis. Atin pokok yang ada dekat bumi Mesir, dekat Bukit Tur Sina. Kalau tengok balik daripada atas bukit, belakang tu ada panggil Jabal Zaitun, baru kita boleh nampak Baitul Maqdis clear. Tagak gambar kalau nak buat photoshoot lah. Nampak tinggi bangunan tu. Dia satu kawasan 14.4 hektar. Ada Masjid Qubatus Sakhra, bumbung warna emas tu. Kan? Ada lagi belakang tu Masjid Qibli, ataupun orang panggil Masjid Aqsa. Aqsa tu ada dalam tanah Quds tu. Bawah tanah ada masjid? Ada. Masjid Marwani. Ada lagi Masjid Buraq. Dekat bawah tu lah ada cerita tentang Yahya dengan Nabi Zakaria, dengan Maryam. Maryam ni orang Kristian, kalau dengar Maryam ni dia seronok cerita. Sebab tu kalau tuan-tuan nak sembang dengan kawan-kawan Kristian, kalau dia tak lunak, kita cerita pasal Maryam. Sebab Islam memuliakan Maryam. Tu yang Ja'far bin Abi Talib bila dia kena hantar pergi lari ke Habsyah. Habsyah ni Afrika. Dia orang sedih, fras, kena teruk seksa dekat Mekah. Naik tongkang ni. Naik tongkang. Dulu orang bincang Nabi pelarian ataupun tidak, kan? Ada pada isu bangkit panas negara saat antara pelarian ataupun tidak. Istilah pelarian mungkin tidak sedap kita dengar, tapi dia punya sifat tu macam pelarian. Lari. Nabi tak lari, arahan Allah. Tapi awal-awal tu anak Nabi Ruqayyah, menantu Nabi Osman, naik tongkang pergi ke Afrika. Katanya dekat Afrika ni ada raja-raja Kristian. Raja Kristian ni dengan kita ni dia tak lari jauh. Dalam banyak-banyak agama yang lunak dengan kita Kristian. Siapa yang sebut? Allah sebut. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, yang kalimah kita lebih kurang sama. Sebab tu kalau tuan-tuan pergilah melancong. Sekarang kita tengok hari ni Israel punya teruk kena. Tuan-tuan, kita dah stop demo dah. Depan White House tak stop lagi. Tak stop lagi. Kat UK tu ada orang duk konsisten, duk demo lagi. Kita kalah. Ada. Check background Kristian, dia ada jiwa juga. Ada kedekatan. Jadi bumi ni, bumi yang Allah singgahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ikat burak Nabi dekat Masjid Buraq. Nabi solat dekat situ 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Ini selalu orang tanya solat apa, tak apalah, nanti kita cerita balik. Nabi solat, Nabi ikat burak, bermaksud burak tak naik ke lagi. Duduk kat bawah. Lepas tu Nabi kata, aku nak keluar, datanglah bi'inain, datanglah kepada aku 2 bekas. Yang mana Jibril bawa, satu bekas daripada air susu, minal laban, satu lagi bekas daripada arak. Susu, arak. Maka Nabi pilih mana? Susu ke arak? Nabi pilih fakhtartul laban. Nabi memilih susu. Maka Jibril kata Nabi memilih fitrah. Dia signal untuk kita, Nabi ni kalaulah Tuhan bagi pilih lah kita, dia bagi pilih tu bukan nak bagi tahu kata arak tu haram, susu tu halal, tapi nak tunjuk apa sebenarnya Nabi nak pilih. Feel Nabi. Kalaulah kita dalam syurga, Allah bagi pilih, ada susu, ada arak. Ustaz, ni ada susu, ni ada arak dalam syurga, nak mana satu? Dalam syurga satu je Ustaz. Soalan dia simple Ustaz. You want me to speak in English? Okay. Satu susu, satu arak Ustaz. Dalam syurga nak milih susu. Subhanallah.
Dia jadi warok. Patut dia ada lebay, saya dia tak lebay meh. Dia tu. Dalam syurga apa lagi orang? Dalam syurga susu apa? Apa? Dah lama kerap ke tak? Ibailah dalam syurga. Syurga tak ada masalah dah. Dekat dunia saja tak boleh. Tak boleh. Boleh tak boleh minum arak dalam syurga? Boleh. Dia cakap. Lama dah nak. Tapi nak jawab takut. Dia jawab takut rasa berdosa sangat kan? Tak apa. Dalam syurga. Kita Nabi nak ajar, Allah nak ajar, ada hikmah. Tentang Isra' Mi'raj ini hikmah. Sebab dia tidak ada sunnah Isra'. Hijrah, saya ulang balik. Hijrah dia berlaku selepas Isra'. Kalau Nabi nak hijrah, boleh tak Nabi request Buraq sebagai contoh? Nabi baru naik Buraq, tiba-tiba nak hijrah. Abu Bakar nak sponsor kat Nabi unta. Ya Rasulullah ni, unta. Aku spare dah ni. Bila engkau cakap, engkau jangan, wahai Abu Bakar, engkau jangan hijrah lagi. Abu Bakar kata, Nabi pilih aku kot nak teman dia ni. Beli siap-siap unta. Sponsor kat Nabi unta, Nabi kata, no, aku nak beli unta engkau. Berapa harga aku beli? Sampai dekat Madinah, sampai Quba, lepas Quba pergi ke Madinah. Madinah ada tanah kecil, tanah ada budak-budak, dia nama Sahal dan Suhail. Dia kata, ya Rasulullah, ni aku bagi tanah aku ni, wakaf kat engkau ni. Nabi kata, no, ada bahagian tak untuk aku beli? Nabi beli tanah. Ulama bincang, Isra' semua senang. Naik Buraq sekelip mata, satu malam. Hijrah berbelas hari, kat 20 hari lebih. Susah payah, cari jalan kona sana, kona sini, beli barang sendiri. Kenapa? Ulama kata Hijrah ni Nabi nak bagi signal, bukan setakat aku kena berubah, semua umatku kena ada proses perubahan. Hijrah. Isra' tak ada. Ada tak sunnah Isra'? Ada. Orang rumah kita tanya, abang keluar malam pergi mana ni? Nampak macam segak-segak semak ni kan? Nak main badminton kan? Kita tak jawab main badminton. Abang malam ni ada pergi Isra' kan? Tak ada sunnah Isra'. Even tak ada sunnah Mi'raj. Tidak ada satu disuruh pun ikut. Naik Buraq tak ada. Apa lagi? Semayang 2 rakaat sebelum Masjidil Aqsa tak ada. Tak ada. Sebab tu kita nak cari hikmah. Apa sebenarnya peristiwa pilih ni? Nabi nak bagi tahu, dalam dunia ni Nabi ni memang feel dia sendiri, bukan ada keinginan ke arah benda yang tak elok. Walaupun dia seorang manusia, dia tak boleh kempen Nabi. Kata Nabi ni malaikat. Kita tidak seperti agama lain yang kempen tokoh agama dia bagaikan anak Tuhan. Tidak. Nabi qul innama ana basharun mithlukum yuha ilai. Aku manusia. Cuma dia ada special untuk Nabi. Special untuk Nabi. Tapi bila main bab ni, dia tak sama macam kita. Semua tuan-tuan dalam surau ni contoh. Ada tak terangin nak buat maksiat? Terangin. Ada tak terangin? Wah, susah sangat kat soalan ni. Terangin tak nampak? Terangin. Oh, subhanallah. Terangin kan? Tapi tak buat macam dah. Sebab apa tak buat? Sebab dosa. Semualah kita. Terangin nak buat, tak buat sebab dosa. Maksiat. Tapi nak bagi tahu, Nabi ni diberi pilihan, boleh pilih. Tapi memang dia tidak ke arah itu. Tuan-tuan jangan main-main. Sebenarnya dalam kalangan kita ni pun kadang-kadang ada orang sebahagian dia memang jiwa dia memang orang kata jurui lah, orang Kelantan kata. Cuma jenis baik. Ada sahaja perjalanan hidup dia jadi baik ada. Cuma dia tak maksum. Ada tak celah-celah kita? Macam tak ada harapan, tak apalah. Tak apa. Sambung. Cuba dah. 5 minit lagi. No? Sampai baca Maghrib saya no. Cukup ke no? Tak naik. Tak naik okay. Keputusan sebulat suara, kita tak payah naik ke langit. Nabi ikat Mi'raj. Lepas tu Nabi SAW solat 2 rakaat. Barulah Mi'raj. Mi'raj ini macam langit, macam tangga, Ma'arij, tangga. Barulah Nabi naik ke langit. Cukup takat tu. Okey? Cukup takat tu. 5 minit lagi. Jadi saya nak bagi iktibar lah. Teruslah. Sebab lagi 5 minit tak dan.
Kalau tuan-tuan baca rekod sejarah Nabi naik ke langit, ada malaikat jaga. Malaikat pun tak bagi Nabi masuk, walaupun yang ketuk pintu langit itu penghulu malaikat. Dia senior Roh, siapa dia? Jibril. Dia ketua malaikat, tapi tak dibenarkan masuk. Sehinggalah diberitahu dia ni seorang malaikat yang diutuskan oleh Allah bersama dengan waman ma'aka, bersama dengan Muhammad. Barulah pintu langit dibuka, jumpa dengan Nabi Adam, jumpa Nabi Yahya, jumpa Nabi Isa, naik lagi jumpa Nabi Yusuf, jumpa Nabi Harun, jumpa Nabi Idris, naik lagi jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun bersandar dekat Baitul Ma'mur. Sampai di Baitul Ma'mur yang luas, ada malaikat tawaf dekat Baitul Ma'mur. Satu tempat tawaf tu 70,000 orang, 70,000 malaikat boleh masuk. Keluar satu hari, besok masuk 70,000 lagi. Yang keluar tu tak masuk dah. Dia sekali dia tawaf, lepas tu dia tak boleh masuk tawaf dah. Malaikat lain tu masuk. Tak kira lah dia pergi ikut muasasah ke, pakej tabung haji ke, dia tak boleh masuk dah. Nak menunjukkan apa? Banyaknya malaikat. 70,000 sampai yaumul qiyamah. Panjang. Nabi duduk dekat, dalam hadis Nabi nampak belah kanan Nabi Adam al-aswiratul minal yamin, orang-orang yang Nabi seronok sampai Nabi gelak. Fadhahikat. Orang tu happy masuk syurga, Nabi ketawa. Tengok belah sini, Nabi menangis. Belum masuk lagi, baru tengok dah seronok. Jadi Nabi digambarkan, wama ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Tidaklah apa yang kau tengok itu ya Rasulullah akan datangkan fitnah bagi manusia. Nabi pun naik sampai dekat Baitul Ma'mur, duduk nampak pokok macam buah-buah dia macam tempayan kalqilal. Daun-daun dia macam telinga gajah. Nabi cerita. Nabi kata cantiknya, tak boleh nak gambarkan. Maka waktu itulah barulah Nabi bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha. Cuma ulama khilaf, Nabi jumpa Allah ke, Nabi jumpa Nurullah ke, ataupun Nabi sampai ke tempat yang special khas untuk Nabi ke, Jibril tak boleh ikut ke. Ini khilaf. Banyak ulama-ulama berakidah bincang, adakah Allah di langit, adakah Allah tidak ada tempat, Allah ada tempat. Panjang. Nanti panggil ustaz-ustaz lain cerita berakidah. Cumanya dapat wahyu tentang sembahyang 50 waktu. Faraja'tu ila Musa, ulang alik dengan Musa. Musa kata minta diskaun, turun naik. Maka Nabi dapatlah 5 kali sehari saja. Dan Nabi kata aku pun malu lah nak minta kurang. Dan Nabi turun ke bawah, ambil balik burak, patah balik pergi Mekah. Sampai Mekah dekat-dekat waktu Zuhur. Ada yang kata waktu pagi lah, ada yang kata waktu Zuhur. Dan Nabi pun benda berat nak cerita, benda berat nak cakap. Macam kita lah, ada benda yang kita berat nak cakap. Ustaz pun ada benda nak cakap, pun ada yang kita tarik embril. Ada benda yang kita pun tak sesuai kot nak cakap, kan? Nak tegur mak mentua kita duduk rumah sampai pagi dah, pukul 8 pagi tak keluar bilik. Dia dah ketuk belanga tu habis kuat dah. Menantu tak keluar bilik lagi, betul tak? Dia kadang-kadang dia saja buka TV, buka tanah lah ustaz, full throttle tu. Dia harap kita keluar, tak keluar. Kita keluar, dia kata main makan. Dia tak cakap kita bangun lambat ke apa kan? Sebab ada benda yang tak tergamak. Macam kita lah nak cakap kat kawan tu rasa macam Nabi ni benda susah nak cakap. Nabi Quran kata, apa yang kau tengok akan cetus fitnah, tapi kau kena cakap. Ya Rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau engkau tak sampaikan, siapa nak sampaikan? Dan akhirnya Nabi sampaikan. Dan memang ada follower Nabi ni yang macam, alamak, aku dah suka dengan Nabi, tiba-tiba Nabi cakap benda ni, mereka frust. Sehingga datanglah seorang sahabat baik namanya Abu Bakar. Diceritakan pada Abu Bakar kata, kalau benda pelik daripada ini pun aku akan percaya. Kena ada seorang kawan macam Abu Bakar, sebaik-baik suhbah, kata Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Habis cerita, sempat turun. Jadi yang paling pentingnya Isra Mi'raj ni apa dia tuan-tuan? Ibrah. Saya nak ambil 3 minit, saya ambil 1:42, 3 minit. Pertama, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni Nabi nak Mi'raj terus daripada Baitullah pun boleh. Tapi kenapa Baitul Maqdis? Kita faham isu Sudan, isu Rohingya, isu Kashmir.
isu wilayah Xinjiang di China, isu-isu kemanusiaan, kita faham, kita ada jiwa kemanusiaan. Termasuklah even Palestin ada unsur kemanusiaan. Tapi Palestin dia ada isu yang luar biasa sedikit. Dia ada kaitan dengan iman sebab Baitul Maqdis. Gaza ni dia macam perisai terakhir. Nak serang Baitul Maqdis ni anytime. Tapi Gaza ni orang-orang dia yang jaga, kalau dia habis rencana benda tu boleh jadi ini, macam-macam boleh berlaku Masjid Aqsa. Jadi bumi itu bumi yang kita kena ingat. Nabi kata kalau boleh ziarah, tak boleh ziarah, bagilah minyak untuk hidupkan pelita dekat sana. Dan Nabi pun Isra' singgah dulu, ada sebab. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Masjid Marwan dekat bawah tanah Aqsa tu, kalau tuan-tuan, dia tinggi kan, bangunan dia tinggi, tuan-tuan tempat tembok tinggi tu, ada Masjid Burak bawah dia dalam tanah, kita tak nampak lah. Belakang tembok tu yang tempat orang Yahudi duduk baca tu, Wailing Wall, meratap tu, yang duduk baca, tak tahu dia baca mandarin apa kan. Tuan-tuan pergi tu, tuan-tuan boleh pergi masuk. Tetapi Masjid Marwan, tiang-tiang tu sebahagiannya dah diikat dengan besi. Ramailah jutawan-jutawan daripada Europe dah sponsor ikat besi. Tanya dekat Tok Siak dia lah, geng-geng masjid, dia kata nampak macam makin jatuh, makin rendah. Mungkin ada construction bawah tu, mungkin kita pun tak tahu. Tapi maksudnya dia ada planning. Dia orang dahsyat. Dia orang planning, dia orang bertahun-tahun. Dia orang punya jangka rancangan tu. Ada yang kata mereka mencari buku sihir Nabi Sulaiman. Wallahu a'lam. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Siapa yang dapat buku sihir Nabi Sulaiman akan menguasai dunia. Dia percaya macam itulah. Wallahu a'lam, betul tak betul. Ada yang kata dia cari satu peti tau. Dia macam peti besi, macam harta karun tu kan. Macam tu. Peti tu nama tabut. Dia peninggalan Nabi Musa. Dalam Quran ada sebut, wa qala lahum nabiyyun inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Tapi benda tak ada proof, tak ada bukti. Zaman Nabi Sulaiman Temple ni dah hancur lama dah. Nebukadnezar dah bawa barang, dah bawa sampai ke Rom, Vatikan. Panjang dah sejarah ni. Tapi kalau nak jadikan alasan, macam-macam boleh buat. Jadi kita tak tinggalkan nama dia Baitul Maqdis. Nombor dua, kita tak tinggalkan cerita Isra' Mi'raj ni, semayang. Semayang ni satu benda yang, puasa ni kita boleh lari-lari, boleh mandi, boleh sembang, boleh jogging, boleh buat majlis MBI, lagilah banyak program kan. Semayang ni sembang tak boleh, cakap tak boleh. Semayang nak dapat benda yang sangat susah. Manis dia semayang. Semayang ni nak dapat manis tu makan tahun. Betul. Nak dapat manis semayang tu makan tahun. Belum tentu yang duk semayang ni dapat manis. Macam kita lah. Betul, belum tentu. Jadi sabar. Mujahadah. Ya Allah, jadikan aku ini betul-betul boleh solat. Betul. Doa lah bang, doa. Ya Allah, bagilah aku ni ada kekuatan semayang. Kan? Anak aku, suami aku, isteri aku, family aku. Ustaz, ada hari dengar ceramah, okey, ada hari kami lemah Ustaz, lembek Ustaz nak bangun. Doa, bagi kekuatan. Sebab dia sampai satu tahap, dia akan rasa manis. Tu yang orang tua-tua tuan-tuan, dia umur 80, dia semayang tarawih 20 rakaat, dia malas nak berhenti. Kita dah nampak macam-macam dah, dia larat tu, dia dah rasa manis. Quran kata tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ada orang yang tulang rusuknya jauh daripada katil. Quran kata, sahabat Nabi lah. Kerana apa? Manisnya solat malam lebih manis daripada dia tidur atas katil. Itu yang Maulana Ilyas, kalau jemaah tabligh dia kenal, dia akan pergi masuk dakwah kampung-kampung. Orang pergi tanya dia, pasal apa Maulana Ilyas? Orang semua bila berhenti, semua pakat tidur. Penat dakwah, berhenti tidur. Maulana masuk masjid, penat-penat pergi sembahyang. Ambil wudu sembahyang. Orang penat tidur, dia penat sembahyang. Maulana, kenapa engkau rasa tak penat? Dia kata, kisi kirihat nirmihi, kisi kirihat namaz mihi. Lebih kurang macam tu lah, aku tipu apa semua kan? Bahasa dia lah, dia kata ada orang yang mana dia penat, dia meninggalkan solat. Ada orang penat, dia mendirikan solat. Ini satu benda yang ajaib. Jadi kita harap
bukan saja-saja wahyu dapat daripada direct tanpa perantaran Jibril, dia ada kaitan dengan kepentingannya, namanya semayang. Cukup tuan-tuan 1:48. Tak pun, tak apa. Ada lagi satu nak bagi, tapi tak dah. InsyaAllah ada rezeki. Saya ingat dalam bulan berapa kata ada satu lagi tu? Dalam bulan berapa? Bulan Ramadan lah. Dalam bulan Ramadan ni ada satu lagi. Kalau sempat sambung. Tapi selalunya kalau dah masuk Ramadan ni, mereka pun semua tak mau dengar dah. Tolong Ustaz, tak mau dengar dah Isra Mi'raj. Kami kira nak dengar bab beraya saja. Jadi insyaAllah kita harap cukup setakat tu. Apa yang saya sampaikan, minta ampun, minta maaf. Saya cakap laju sebab saya nak cuba habiskan juga cerita ni. Nak bagi dapat, paling kurang kita recall balik cerita lama, kita balik sampaikan pada anak beranak kita. Dan yang paling penting, kita dapat ibrah daripada Isra wal Mi'raj. Semoga Allah merahmati MBI semua. Allah ampunkan dosa semua orang yang hadir pada waktu tengah hari ini. Allah bagikan kebaikan untuk kita. Allah bagi kekuatan untuk kita. Yang baik dan buruknya semua daripada Allah SWT. Terkasar bahasa, terguris hati, bergurau mana-mana tak kena, minta ampun, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.